Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah binti Abdul Rahman daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tajuk kertas kerja saya ialah Anak-anak LGBT Tindak Balas Ibu Bapa Muslim. Banyak kajian telah dilakukan mengenai golongan LGBT ini dan kita tahu bahawa golongan LGBT tidak hidup sebatang kara. Mereka memiliki keluarga. Kajian di barat menunjukkan bahawa penerimaan keluarga amat penting dalam menentukan kesihatan dan kesejahteraan golongan LGBT ini. Dalam situasi di mana Islam melarang keras amalan hidup LGBT, bolehkah ibu bapa Muslim menerima anak-anak LGBT mereka? Dan sebagai ibu bapa Muslim, apakah tindak balas yang wajar apabila kita mengetahui anak-anak kita merupakan pengamal LGBT? Kertas kerja ini akan melihat tindak balas sewajarnya ibu bapa Muslim dalam berhadapan dengan anak-anak LGBT. Kajian LGBT di Malaysia yang saya temui boleh dibahagikan kepada 5 kategori. Pertama, kajian yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi seks ini dan hakikat bahawa kecenderungan ini boleh dipulihkan melalui kaunseling dan terapi. Selain daripada itu, ada juga kajian yang melihat isu ini dari perspektif Islam. Terdapat kajian yang mengenal pasti 8 hadis sahih yang melarang LGBT. Begitu juga ada yang melihat isu ini dari sudut hak asasi manusia dan ternyata Islam tidak melihat LGBT sebagai hak asasi manusia. Dan ada juga kajian yang melihat metodologi dakwah yang berkesan dalam kalangan golongan ini. Ada juga kajian yang melihat ataupun yang menggunakan teori psikoanalisis untuk memahami kecenderungan LGBT dalam watak-watak cerpen. Begitu juga dari segi undang-undang, ada kajian yang melihat LGBT sebagai satu jenayah dalam peruntukan undang-undang sivil dan Islam di Malaysia dan Nigeria. Dan kajian yang lebih mendalam di Malaysia mendapati bahawa perundangan syariah menyediakan peruntukan yang lebih luas berbanding perundangan sivil. Dan mengenai kesejahteraan golongan LGBT, beberapa faktor dilihat menjadi penyumbang utama kepada kecenderungan membunuh diri dalam kalangan LGBT. Kajian tentang LGBT di barat khususnya mengenai family acceptance ataupun penerimaan keluarga mendapati bahawa penerimaan keluarga menggalakkan kesejahteraan dalam kalangan anak-anak LGBT dan membantu melindungi remaja-remaja itu dari kehidupan berisiko. Sebaliknya, penolakan keluarga akan memberi kesan yang negatif kepada kesihatan dan kesihatan mental mereka. Oleh itu, Barat menyarankan agar ibu bapa dididik mengenai orientasi seksual dan gender identity agar mereka dapat menerima anak-anak mereka dan memberikan sokongan yang sewajarnya. Pada tahun 2009, FAP ataupun Family Acceptance Project yang merupakan satu projek yang bertujuan untuk membina satu model baru keluarga yang meningkatkan sokongan, mengurangkan risiko dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak LGBT telah menerbitkan satu buku kecil untuk membantu keluarga yang memiliki anak-anak LGBT ini. Buku kecil ini menyenaraikan tingkah laku yang perlu dielakkan oleh ibu bapa yang memiliki anak-anak LGBT dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak LGBT mereka. Kertas kerja ini akan melihat saranan-saranan yang dibuat oleh FAP
mengenai tingkah laku yang perlu dielakkan oleh ibu bapa dalam berhadapan dengan anak-anak LGBT mereka. Terdapat 9 saranan kesemuanya dan 9 saranan ini akan dinilai satu persatu dari perspektif Islam untuk melihat sama ada ibu bapa Muslim boleh atau tidak boleh menerima saranan-saranan tersebut. Jadual 1 ini merupakan senarai tingkah laku keluarga yang meningkatkan risiko anak-anak LGBT untuk mendapat masalah kesihatan dan mental. Jadi ini adalah senarai tingkah laku yang perlu dielakkan oleh ibu bapa. Saya akan pergi satu persatu senarai ini dalam jadual 2 nanti. Okey, jadual 2 ini adalah senarai tingkah laku yang perlu dielakkan dan juga analisis yang saya buat sama ada saranan itu Islamik ataupun tidak. Jadi kita lihat satu persatu tingkah laku ini. Pertama, ibu bapa disaran untuk mengelakkan memukul, melempang atau menyakiti anak mereka kerana identiti LGBT itu. Pada saya ini adalah Islamik kerana dalam Islam pun kita tidak digalakkan untuk menggunakan kekerasan dalam mengajar atau mendidik anak-anak. Walaupun kita perlu menggunakan kekerasan tetapi itu adalah jalan yang terakhir. Jalan yang perlu didahulukan adalah secara lemah lembut dan kasih sayang. Tingkah laku kedua yang perlu dielakkan ialah menggelar anak-anak dengan gelaran yang buruk kerana identiti LGBT mereka. Pada saya ini juga satu saranan yang Islamik kerana Islam melarang kita menggelar orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ketiga, ibu bapa perlu mengelakkan dari meminggirkan anak mereka dari aktiviti keluarga. Jadi ini juga bagi saya adalah sesuatu yang Islamik kerana memang tidak ada occasion di mana ibu bapa boleh meminggirkan anak-anak mereka. Seterusnya, keempat, tingkah laku menghalang. Ibu bapa disarankan untuk tidak menghalang anak-anak dari berjumpa rakan-rakan LGBT mereka yang lain, menghadiri acara-acara LGBT, mendapatkan sumber-sumber yang mempromosikan LGBT. Tetapi bagi saya saranan ini adalah tidak Islamik kerana dalam Islam apabila kita tahu seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, kita hendaklah menghentikan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita tahu anak kita mengamal LGBT, kita kena hentikan dia bertemu rakan-rakan LGBT-nya, menghadiri acara-acara LGBT-nya dan juga mendapatkan sumber-sumber yang mempromosi LGBT. Tingkah laku seterusnya ialah ibu bapa disaran untuk tidak menyalahkan anak apabila mereka didiskriminasi akibat identiti LGBT itu. Bagi saya ini adalah saranan yang Islamik kerana Islam tidak menggalakkan apa-apa bentuk diskriminasi. Jadi seandainya anak kita didiskriminasi akibat identiti LGBT itu, kita hendaklah menghentikan diskriminasi tersebut dan menyalahkan anak bukanlah jalan keluar kepada apa-apa masalah. Seterusnya, ibu bapa disarankan untuk tidak memberi tekanan agar anak itu menjadi kurang maskulin atau lebih maskulin. Katakanlah anak kita itu lelaki tetapi sikapnya macam perempuan, lemah lembut, gerak-gerinya ataupun anak kita anak perempuan tetapi sikapnya seperti tomboy, dan menurut barat kita tidak boleh menekan mereka untuk menjadi kurang daripada apa yang dirasa dia nak jadi. Tetapi bagi saya ini tidak Islamik kerana dalam Islam memang ada hadis yang menghalang lelaki dari menyerupai perempuan dan perempuan dari menyerupai lelaki. Jadi seandainya anak kita yang lelaki dah menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki, kita perlulah menghentikannya dan walaupun ia berbentuk tekanan, itu perlu kita lakukan. Seterusnya, ibu bapa dilarang memberitahu anak bahawa Tuhan akan menghukum mereka kerana mereka gay.
Saranan ini juga bagi saya tidak Islamik, kerana dalam Islam kita perlu memberitahu ya akan balasan perbuatan salah kita itu kerana itu adalah salah satu bentuk deterrent untuk mengelakkan orang-orang ataupun anak-anak kita daripada melakukan perbuatan yang salah. Jadi kita perlu memberitahu mereka bahawa Tuhan akan menghukum perbuatan mereka yang bertentangan dengan agama. Seterusnya, ibu bapa dilarang untuk memberitahu anak-anak bahawa rupa paras mereka atau perbuatan mereka itu memalukan ibu bapa dan keluarga. Bagi saya saranan ini tidak Islamik, kerana dalam Islam kita tahu bahawa rasa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi perbuatan mereka yang bertentangan dengan agama pastinya memalukan keluarga, dan ini kita perlu beritahu kepada anak-anak kita dengan harapan mereka menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, ibu bapa dilarang untuk menyuruh anak-anak merahsiakan identiti LGBT mereka dan tidak membenarkan mereka bercakap dengannya. Sekali lagi, bagi saya saranan ini adalah tidak Islamik, kerana dalam Islam apabila kita melakukan satu kesalahan, ia adalah keaiban kita. Ya, jadi kita hendaklah menutup aib itu dengan merahsiakannya dan bukannya dengan mencanangkan atau memberitahu semua orang perbuatan salah yang telah kita lakukan. Kita berharap ya dengan tidak memberitahu orang lain, Allah akan melindungi atau menutup aib kita dan keluarga kita. Jadi sebagai ibu bapa Muslim, kita mesti menyuruh anak merahsiakan identiti itu, suruh mereka berhenti, suruh mereka bertaubat, suruh mereka rahsiakan, dan jangan bercerita kepada orang lain mengenainya. Jadi ini adalah senarai ataupun jadual kedua yang mana saya telah menilai setiap satu saranan itu untuk melihat ia adalah Islamik atau sebaliknya. Jadual 3 adalah jadual baru hasil dari analisis tadi, dan dapatan kajian ini saya bahagikan kepada dua kategori. Daripada 9 saranan tadi, saya wujudkan jadual ketiga yang mengandungi dua kategori. Pertama, tingkah laku yang digalakkan untuk ibu bapa lakukan, dan satu lagi tingkah laku yang perlu ibu bapa elakkan. Tingkah laku yang digalakkan ialah menghalang anak-anak bertemu rakan-rakan LGBT-nya ataupun pergi ke acara LGBT dan mendapat capaian kepada sumber-sumber yang mempromosi LGBT. Selain daripada itu, ibu bapa digalakkan untuk memastikan anak-anak berpakaian dan bertingkah laku seperti identiti gender jantina asal mereka dan tidak menyerupai identiti gender yang bertentangan. Ketiga, ibu bapa perlu mengingatkan anak-anak tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang melakukan larangannya. Ibu bapa juga hendaklah memberitahu anak-anak bahawa perbuatan mereka itu memalukan keluarga, dan ibu bapa perlu mengingatkan anak-anak untuk bertaubat dan merahsiakan perkara tersebut dengan harapan Allah menutup aib mereka dan keluarga. Dan kategori kedua iaitu tingkah laku yang perlu dielakkan. Pertama, ibu bapa perlu mengelakkan menyakiti anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mengelakkan dari menggelar anak-anak mereka dengan gelaran yang buruk. Ibu bapa dilarang meminggirkan anak-anak mereka, dan ibu bapa dilarang menyalahkan anak-anak apabila mereka didiskriminasikan. Jadi jelas bahawa walaupun Islam melarang LGBT, namun ibu bapa masih bertanggungjawab untuk membawa anak-anak itu ke pangkal jalan dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, pendekatan yang kasar dan kesat perlu dielakkan. Walaupun pendekatan yang penuh kasih sayang dituntut oleh Islam, namun ibu bapa perlu bertegas dengan anak, khususnya dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Di masa yang sama, ibu bapa perlu sentiasa mengingatkan anak tentang balasan Allah kepada mereka yang mengamalkan gaya hidup LGBT. Ingatkan anak-anak bahawa perbuatan mereka memalukan dan mengaibkan keluarga.
Ingatkan mereka untuk bertaubat dan merahsiakan perkara ini dengan harapan Allah memelihara aib mereka dan keluarga. Pastinya Barat akan melihat ketegasan ibu bapa ini berisiko untuk menjejaskan kesihatan fizikal dan mental anak-anak mereka. Namun dalam Islam, bukan kesejahteraan di dunia sahaja yang kita harapkan, tetapi juga yang lebih penting lagi, kesejahteraan di akhirat. Sebagai kesimpulannya, Barat telah menghasilkan satu garis panduan mengenai tingkah laku yang perlu dielakkan oleh ibu bapa apabila berhadapan dengan anak-anak LGBT. Namun, ibu bapa Muslim perlu menilai garis panduan ini dengan kacamata Islam sebelum memanfaatkannya. Sehubungan itu, seandainya pihak kerajaan mahu menyediakan garis panduan kepada para ibu bapa yang memiliki anak-anak LGBT di negara ini, garis panduan itu perlulah mengambil kira pandangan agama. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.